Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Apa khabar semua? Okey, kita bertemu lagi dalam kelas KVS pembuatan roti untuk kod HT 013-2 2011. Okey, kita masih lagi dalam tajuk C05 iaitu penyediaan pizza. Okey anak-anak, objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenal pasti kaedah merekod aktiviti penyediaan pizza dan juga mengenal pasti penulisan laporan penyediaan dan juga laporan pengeluaran pizza. Okey, jom kita lihat bagaimana penulisan laporan penyediaan dan juga laporan pengeluaran pizza ini disediakan. Okey anak-anak, sudah bersedia untuk belajar rekod penyediaan pizza? Okey, jom kita lihat. Baik anak-anak, semestinya kita perlu mengenali apa itu rekod. Okey, pengrekodan, merekod. Merekod bermaksud mengumpul apa-apa dokumen dalam bentuk rakaman ataupun dalam bentuk bertulis. Okey, persediaan merekod akan membantu kita dalam pemantauan operasi supaya ianya lebih teratur dan juga efisien ataupun terperinci. Okey, di sini anak-anak boleh lihat merekod ini sama juga seperti merakam ataupun kita boleh lakukan dalam bentuk bertulis. Okey anak-anak, jom kita lihat pengenalan kepada laporan. Sesuatu laporan itu merupakan satu penulisan ataupun ucapan ataupun rakaman yang dibuat untuk tujuan tertentu bagi menyampaikan maklumat. Dalam penyediaan atau pembuatan pizza, ada aliran pelaporan yang perlu kita ikut. Okey, kita lihat pada rajah yang cikgu sediakan. Pengajar ataupun chef dan juga pelatih ataupun staf. Okey, dua ini merupakan individu utama dalam penyediaan laporan. Okey, di mana cikgu sebagai pengajar memberi arahan kepada murid iaitu staf ataupun pelatih untuk menyediakan dan juga menghasilkan pizza. Dan kemudian murid-murid menghasilkan pizza, seterusnya melaporkan kepada cikgu ataupun pengajar untuk semakan terakhir serta dokumentasi. Okey, itu adalah tujuan laporan yang kita sediakan dalam penyediaan pizza untuk semakan pengajar dan juga dokumentasi. Seterusnya, kita lihat pada format laporan penyediaan pizza. Baiklah, laporan adalah panduan mendapatkan maklumat di mana format laporan perlu ringkas dan juga berfakta. Kita tak perlu laporan yang melirik-lirik, kita perlu ringkas supaya kita mudah baca. Okey, kenal pasti masalah yang ada dalam laporan yang kita sediakan dan kita perlu membuat penambahbaikan. Okey anak-anak, dalam format laporan yang baik dan sempurna perlulah ditulis dan mudah difahami. Okey, perlu ditulis dan mudah difahami. Seterusnya, laporan perlulah jelas dan juga ringkas dan mengikuti struktur logik dan mempunyai tajuk yang jelas. Serta laporan yang baik mengandungi graf dan juga jadual untuk menerangkan kandungan tersebut bagi memudahkan kita membaca laporan tersebut. Dan format laporan penyediaan pizza hendaklah standard. Okey, anak-anak boleh lihat di dalam skrin ini contoh format laporan penyediaan pizza. Di mana kita lihat di sini ada nama item, tempat, tarikh, masa dan juga item-item aktiviti kerja. Okey, iaitu kebersihan diri, keselamatan dan kebersihan, kerja yang teratur dan sistematik, langkah penghasilan, teknik memasak, persembahan produk terakhir dan juga rasa. Okey,
7 item ini yang akan dinilai, yang akan dilaporkan dalam laporan ini. Okey, kalau anak-anak lihat pada kotak di sebelah ini, cekap atau tidak cekap. Bermaksud pengajar ataupun chef ataupun cikgu akan membuat penilaian kepada hasil penyediaan pizza yang anak-anak ataupun pelatih hasilkan. Ya, ini merupakan format laporan untuk penyediaan pizza. Dan di bawah ini disediakan oleh dan juga disemak oleh. Okey, sudah pasti ianya disemak oleh tenaga pengajar iaitu chef ataupun cikgu. Okey anak-anak, untuk pengetahuan semua, terdapat 3 kaedah laporan penyediaan pizza. Ya, kita ada 3 kaedah laporan penyediaan pizza. Yang pertama iaitu secara lisan. Di mana dalam kaedah lisan ini arahan diberi melalui lisan dan bukannya bertulis. Kaedah yang kedua iaitu senarai semak, di mana kaedah ini merupakan mengandungi borang yang mengandungi tugasan lengkap, di mana di dalam senarai semak ini merekod kecekapan seseorang dalam menghasilkan produk dan dihantar kepada yang bertanggungjawab untuk penilaian. Contoh laporan yang cikgu tunjukkan sebelum ini merupakan contoh laporan penyediaan pizza dalam bentuk senarai semak. Okey, kemudian yang ketiga, kaedah laporan yang ketiga iaitu bertulis, di mana senarai arahan kerja dan jadual aturan tugas dinyatakan dalam bentuk resepi, memo dan juga nota peringatan. Seterusnya, kita lihat pada contoh format laporan pengeluaran pizza. Kalau tadi kita lihat contoh format laporan penyediaan pizza dan kali ini format laporan pengeluaran pizza. Di mana dalam laporan pengeluaran ini kita ada beberapa item ya dalam jadual yang kita sediakan. Ada bilangan, ada item, ada tarikh pengeluaran, masa pengeluaran, bahagiannya, beratnya dan juga status. Okey, untuk kefahaman anak-anak, laporan pengeluaran ini kita sediakan selepas kita menghasilkan sesuatu produk, sesuatu produk pizza. Laporan ini untuk pengeluaran pizza, di mana kita nyatakan, okey, contoh sos pizza. Okey, sos pizza tarikh pengeluaran adalah 12 Mac 2012. Masa pengeluaran 9 pagi. Okey, terdapat 20 pack dan berat bagi satu pack adalah 5 liter. Dan statusnya adalah siap. Jadi ini adalah laporan pengeluaran bagi memudahkan kita untuk mengenal pasti in dan out sesuatu produk yang kita hasilkan. Okey, seterusnya kita lihat pada kegunaan laporan pengeluaran pizza. Okey, di sini ada 6 kegunaan laporan pengeluaran pizza. Apa fungsi laporan pengeluaran pizza yang kita belajar tadi? Okey, jom kita lihat. Yang pertama, mengetahui perkara yang dilakukan pada hari tersebut. Maksudnya di sini laporan pengeluaran pizza membantu kita mengetahui apakah yang kita hasilkan pada hari tersebut. Yang kedua, mengetahui nilai pengeluaran yang dilakukan pada hari tersebut. Maksudnya jumlah hasil yang kita dapat pada hari tersebut. Okey, seterusnya memudahkan penyebakan baki produk di dalam stok. Okey, kita dapat kenal pasti berapa baki yang tinggal, berapakah jumlah baki yang terjual, yang dikeluarkan dan berapa baki yang tinggal supaya kita boleh tambah lagi stok yang kurang. Dan seterusnya, mengenal pasti tarikh pengeluaran.
Ini penting di mana kita dapat mengenal pasti tarikh pengeluaran sesuatu produk yang kita hasilkan bagi menjamin kualiti produk tersebut supaya tidak melebihi tarikh ataupun expired date. Dan yang kelima, tujuan penyemakan. Ya, tujuan penyemakan. Dalam laporan pengeluaran pizza ini penting kerana kita dapat menyemak kuantiti bagi produk yang kita hasilkan dari segi tarikh, jumlah dan sebagainya. Seterusnya ditandatangani oleh penerima. Okey, dalam laporan pengeluaran pizza kita dapat mengambil tanda tangan penerima apabila mereka menerima produk yang kita serahkan ataupun keluarkan kepada mereka. Okey, sekian itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan penyediaan laporan penghasilan pizza dan juga laporan pengeluaran pizza. Ya, ada perbezaan dan bagi format kedua-dua laporan ini dan diharapkan anak-anak dapat mengetahui dan mengenal pasti perbezaan bagi kedua-dua format laporan tersebut. Okey, kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Okey, bye. Assalamualaikum.